Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aida binti Daud, nombor matrik 17-20F1040. Hari ini saya akan membentangkan tentang subjek DCC 30082, Industrial Building System IBS. Apa itu IBS? IBS ialah singkatan untuk Teknologi Bangunan Berindustri. Ia ialah istilah yang digunakan di Malaysia untuk teknik pembinaan yang komponennya dibuat daripada persekitaran yang terkawal, sama ada di tapak atau di luar tapak. Ia kemudiannya akan diletakkan dan dipasang di tapak pembinaan. Teknik ini merupakan jawapan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sering berlaku di tapak pembinaan di negara ini. Okey, untuk jenis-jenis IBS, yang pertama ialah konkrit pelatuang, yang kedua kerangka keluli, yang ketiga bingkai kayu, yang keempat berjubel formwork, dan yang kelima sistem inovatif. Okey, seterusnya untuk kelebihan IBS, yang pertama persekitaran kerja lebih selamat, yang kedua dapat menjimatkan kos pembinaan, yang ketiga kita dapat mengurangkan buruh asing, yang seterusnya dapat mengurangkan pembaziran, yang terakhir dapat mengurangkan tempoh pembinaan. Untuk kaedah pembinaan, beams menggunakan precast konkrit, untuk columns precast konkrit juga, untuk floor slab precast half slab on first floor, untuk roof trusses prefab steel, untuk internal wall precast concrete panel, dan untuk external wall precast concrete panel. Okey, ini adalah plan lantai. Rumah ini mempunyai 3 bilik tidur, 3 bilik air, ruang tamu, ruang keluarga, mini surau, ruang belajar, ruang makan dan dapur. Seterusnya, rumah ini juga mempunyai garaj di kawasan hadapan rumah, dan keluasan rumah ini ialah 158.4 meter persegi. Untuk kaedah pembinaan rumah ini kami menggunakan sistem IBS, dan tempoh untuk siap sebuah rumah dalam 6 bulan. Okey, sebenarnya yang kita nampak daripada plan lantai tersebut, pintu utama kita akan jumpa ruang tamu, dan bersebelahan ruang tamu kita akan ada master bedroom dan satu tandas dalam master bedroom. Dan berhadapan dengan master bedroom kita ada mini surau, dan di luar mini surau tu kita sediakan tandas. Okey, seterusnya ialah family area dan bilik study. Untuk bilik 2 dan bilik 3 berkongsi satu bilik air. Seterusnya dapur dan ruang makan. Untuk precast half slab agreement, untuk ukuran tandas saya menggunakan 21M darab 15M. Untuk ukuran bilik 3 dengan bilik 2 dan mini surau kita menggunakan 31 darab 3M. Khususnya untuk ukuran bilik study 31 darab 21M. Untuk ruang tamu kita menggunakan 52M darab 42M. Untuk tandas di luar mini surau kita menggunakan 19M darab 12M. Dan untuk dapur dan ruang makan kita menggunakan 4M darab 6M. Untuk ruang keluarga pula kita menggunakan 24M darab 52M. Untuk master bedroom yang terakhir kita menggunakan 37M darab 36M. Ini pula ialah pandangan sisi kanan. Terdapat master bedroom, toilet, mini surau, ruang makan dan dapur. Untuk master bedroom, saiz tingkap yang saya gunakan ialah 18M darab 12M. Untuk tandas saya menggunakan 6M darab 6M. Untuk mini surau saya menggunakan 12M darab 12M. Untuk ruang makan dan dapur terdapat 3 tingkap yang berukuran 12M darab 12M.
Okey, sekarang untuk door set, saya menggunakan 4 jenis pintu yang berlainan ukuran. Yang pertama, 2 leaf wooden door yang berukuran 18mm darab 21mm dan saya menggunakan di bahagian pintu utama rumah. Untuk sliding door yang berukuran 15mm darab 21mm, saya menggunakan di bahagian ruang tamu dan ruang keluarga. Seterusnya, untuk a single leaf wooden door yang berukuran 9mm darab 21mm, saya menggunakan di setiap pintu bilik. Dan yang terakhir, PVC bathroom door yang berukuran 9mm darab 21mm, saya menggunakan di bahagian tandas. Okey, ini adalah window set. Saya menggunakan 3 jenis saiz tingkap. Yang pertama, 12mm darab 12mm. Yang kedua, 18mm darab 12mm. Dan yang ketiga ialah 6mm darab 6mm. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang IBS Core. Untuk construction area, first floor dan roof area mendapat ukuran yang sama, iaitu 158.4 meter square. Dan kita perlu menambahkan ketiga-tiga area tersebut dan mendapat 475.2 meter square. This ialah perfect steel. Untuk structural system, beam saya menggunakan precast concrete, columns precast concrete, floor slab precast half slab on first floor, dan yang terakhir roof truss. Okey, yang ketiga ialah wall system. Untuk internal wall ialah precast concrete panels. Untuk external wall ialah precast concrete panels. Yang keempat, ada simplified construction solution. Untuk beams, column, wall slab, door and windows yang mendapat 100%, dan horizontal repetition of structure ialah 100%. Okey, ini adalah calculation untuk mencari IBS factor dan IBS core. Jadual ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian pertama, structural system, yang kedua, wall system, dan yang ketiga, ada simplified construction solution. Untuk mencari ground floor area, kita perlu menambah precast beam plus in-suite columns with flexible formwork plus precast concrete half slab. Kita akan mendapat 158.4 meter square. Untuk IBS factor, kita dapat 0.8. Untuk coverage, 158.4 bahagi 475.2 akan mendapat 0.33. Untuk IBS core, 0.33 darab 0.8 darab 50 akan mendapat 13.2. Untuk first floor, kita akan precast beam plus in-suite columns with flexible formwork, dan totalnya ialah 158.4 meter square. Untuk IBS core 0.8. Untuk coverage 158.4 bahagi 475.2 sama dengan 0.33. Untuk IBS core, kita akan mendapat 13.2. Okey, yang terakhir untuk part 1 ialah roof area. Ialah keluasan 158.4 meter square. Untuk IBS factor 1.0. Untuk coverage 158.4 bahagi 475.2 sama dengan 0.33. Untuk IBS core, 0.33 darab 0.1 darab 50 sama dengan 16.5. Okey, untuk total 4-1 ni, untuk keluasan ialah 475.2 meter square. Untuk coverage ialah 1 dan untuk IBS core ialah 42.9. Untuk part 2 ialah wall system. Untuk external wall using precast block, keluasannya ialah 67 meter. IBS factor dia ialah 0.5. Coverage 67 bahagi 120.6 sama dengan 0.55. Untuk IBS core, 0.55 darab 0.5 darab 20 sama dengan 5.5. Untuk internal wall using precast concrete panels, untuk keluasannya ialah 53.6 meter. IBS factor dia ialah 1. Untuk coverage dia
ialah 53.6 bahagi 120.6 sama dengan 0.44. Untuk IBS score ialah 0.33 darab 1 darab 20 sama dengan 8.8. Total untuk part 2, keluasannya ialah 120.6. Untuk coverage ialah 1. Untuk IBS score ialah 14.3. Untuk part 3, ada simplified construction solution. Saya mendapat coverage ialah 100% kerana beams, columns mengikut ML 1064410. Dan untuk IBS score-nya ialah 4. Total untuk part 3 ialah 16. Total keseluruhan IBS score untuk part 1, part 2 dan part 3 ialah 75.9. Kesimpulannya, dengan adanya teknologi IBS, ia dapat membantu sektor pembinaan membina bangunan dan rumah dengan lebih mudah. Tambahan pula, dengan adanya sistem IBS dapat memajukan ekonomi negara. Sekian, terima kasih.